Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Hendaklah kamu berbekal sebelum mati. Sebelum kita ni mati ni berbekal. Sebaik-baik bekalan itu bertakwa. Bertakwa iaitu ikut segala perintah Quran dan hadis. Buat segala perintah Allah, tinggal segala larangan. Itulah bertakwa. Firman Allah Subhanahu wa taala lagi, "Innama yakhshallah min ibadihil ulama." Sungguhnya orang yang bertakwa itu orang yang alim. Kalau orang tak ada ilmu nak takwa macam mana? Orang bertakwa itu orang alim, iaitu ulama. Kerana inilah berkata Syekh Arif Billah Alim Rabbani Hasan bin Abdullah Fadlu Haji rahimahullah dalam kitabnya, qad taqarrara mazhab sufiyah al-yaum katakarrara sairul mazahib. Hari ini, sekarang ni, tapi sekarang ni dah tak nampak sangat dah. Kata Syekh ni, sekarang ni telah ada bagi kumpulan ahli tasawuf satu mazhab dia sendiri, seperti mazhab fiqh. Sebagaimana kita ada mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i itu, begitu juga dia kata tasawuf ada satu mazhab. Mazhab ini untuk orang tasawuf. Mazhab ini untuk buat amal. Kalau mengikut Syekh tasawuf, Syekh Abdul Qadir, dia kata dia suruh baca 10 kali Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Itu kita 3 sunat kan. Ada kata dia suruh sampai 10. Dan baca-baca tu dia lebih semua, sebab ini tapi kalau baca kurang pun dia tak kata batal, tapi mengikut cara dia. Kalau tengok teliti semua, apa yang tasawuf buat tu diiktiraf oleh semua mazhab, dan yang dibuat oleh semua mazhab tu diakui oleh tasawuf, tetapi amalannya itu saja. Kata Syekh ni, saya terjemah terus ni, sungguhnya telah tetap mazhab ahli sufi pada hari ini, pada masa sekarang lah, masa dia, masa Syekh dulu, seperti tetap segala mazhab yang 4. Jadilah ia seolah-olah mazhab yang mustaqil. Mustaqil tu mazhab bersendiri, daripada istiqalah. Mustaqil iaitu mazhabnya yang bersendiri dengan usulnya, yakni dengan usuluddin, dan siap dengan furuknya ilmu fiqh dan segala hukum, yakni segala hukum haram dan halal dan hukum batal dan sah dan barang bergantung dengan dia. Kebanyakan perkara-perkara yang kita makruh, kumpulan tasawuf kata haram. Itulah haram. Misalnya bertelagah, isap rokok. Saya zaman dulu benar, di Mekah, masa tu umur belum 20. Di Mekah orang jual rokok merata ni, tolak dengan kereta tolak ni. Jadi tolak okay. Jadi saya pergi dekat imam beli, pergi kat Bela beli rokok tu. Rokok bukan rokok macam sini saja, rokok antarabangsa, rokok yang dibuat di negeri England mana tu, rokok tak ada sini. Zimori. Kalau masa tu rokok biasa di sini tu macam Rosman, macam bensin tu RM1. Rokok yang dia jual tu harga RM10, tapi oleh kerana bebas cukai, murah. Masa tu tak ada apa-apa. Atas kapal terbang pun dia tu jual rokok. Tolak rokok lorong tu. Boleh beli rokok yang bebas cukai atas kapal terbang.
Kemudian duduk tak lama, rokok ni tak boleh. Tak lama pun banyak tahun lah, haram pula. Jadi saya pun kata tak tahu lah macam mana ni. Jadi kata dengan orang Mekah pula, tak beri jual rokok dalam kawasan Mekah. Tak boleh. Kena beli rokok, kena beli kat luar. Kat Aziziyah. Kat luar ni, dekat hospital. Jadi, kalau kita nak pergi, tak boleh jauh. Sebab tak ada kenderaan. Kalau kita orang sana boleh. Kirim pula. Hak mana orang isap rokok duduk dalam kawasan tanah haram tu. Dekat Mekah, dekat Kaabah. Kirim. Ada pula seorang tukang pergi ambil. Orang yang tukang beli rokok pergi keluar beli rokok, saya beri nama Mantoya. Jadi buat dia pergi beli rokok. Kemudian haram. Rokok haram. Haram pun orang curi beli dia isap banyak di Mekah tu pun lagi. Tapi dikira haram. Jadi saya tengok perkembangan rokok tu di Malaysia pun macam tu jugalah. Jadi sekarang ni rokok di Malaysia ni dah seolah-olah haram lah. Tapi banyak duk jual rokok tu. Duk jual rokok. Apa ni, seluduk. Kilang rokok di Kelantan tutup. Segala kilang-kilang tembakau di Kelantan tutup. 400,000 orang tak ada kerja. Jadi nasihat suruh tanam ubi. Tanam ubi tak jadi. Jadi sekarang ni tanam tempikai gitu. Tempat rokok tu. Kerajaan beri tiap-tiap orang 2-3 ekar untuk tanam tembakau dulu. Tanah tu dikira milik orang tu lah. Walaupun rokok dah haram, cuma nasihat suruh tanam tempikai. Tapi tak jalan. Tak sama. Jadi kalau dulu dapat satu musim 50,000. 50,000. Satu musim tu 6 bulan. 50,000 penanam tembakau. Jadi seolah-olah 10,000 sebulan. Sekarang tak ada lah. Jadi orang tasawuf ni, dari dulu lagi dia tak beri isap rokok. Dari dulu lagi dia haramkan rokok. Hendaklah kita mengetahui akan segala hakikat ilmu itu dan berkehendak faham akan barang yang di dalamnya itu. Nescaya kuasa ia atas dengan membaca. Dia kena baca kitab tasawuf ni, dia kata. Sebab apa? Atas sempurna pengetahuan itu, kerana dalam segala kitab ilmu tasawuf, karangan ahli ulama tasawuf, dalam kitab tasawuf terhimpun dalamnya ilmu usuluddin. Itulah imam dia. Jadi saya nak gini je. Jadi saya ni tak ada buat amal tasawuf. Cuma duk baca-baca. Amalan ilmu tasawuf tu tak adalah duduk buat amal. Tetapi penting kena tahu. Di dalam ilmu tasawuf itu terhimpun ilmu usuluddin. Dalam ilmu tasawuf tu, di dalam tu juga ada ilmu tauhid. Dalam ilmu tasawuf itu ada ilmu usuluddin, ilmu fiqh. Dalam ilmu tasawuf tu ada ilmu usuluddin dan ilmu fiqh, dan ilmu tarikat dan ilmu hakikat. Tapi dia campur dengan ilmu tarikat. Ilmu tarikat tu ilmu cara-cara buat amal. Jangan bunyi ilmu tarikat tu kita berfikir seolah-olah satu ilmu yang gaib, tak. Ilmu tarikat tu iaitu jalan buat amal. Dan ilmu hakikat itu iaitu ilmu yang boleh kita sampai kepada amalan sebenar. Ilmu hakikat, bermula ilmu menghimpunkan di dalamnya akan segala ilmu tersebut ini dinamakan akan dia ilmu tasawuf yang sebenar. Inilah dia kata ulama tasawuf beritahu, inilah
ilmu tasawuf yang sebenar. Jadi apa ilmu tasawuf tu? Tok Guru kita ni beritahu. Kalau takut curiga apa, muka surat 10 Sirah Salikin bila. Kau tahu kan bila tak ada sini? Ada tak? Sirah Salikin muka surat 10. Terhimpun dalam ilmu sebab kitab karangan ahli tasawuf tu telah terhimpun di dalam kitabnya. Mana terhimpun dalam kitab ilmu tasawuf itu. Ilmu apa? Ilmu usuluddin, ilmu tauhid, ilmu mengenal Allah. Dan di dalam kitab tasawuf juga terhimpun ilmu fiqh. Ilmu fiqh yang biasa ni dalam tasawuf tu lah. Dan ilmu tarekatnya ni. Ilmu tarekat tu ilmu cara-cara nak buat amal. Cara nak membuat amal. Sebab tu yang kata ada orang apa-apa tani ke mana. Jadi dia mari nak tunjuk cara buat amal tu. Jadi dia kata begini. Apabila yang pentingnya takbir dan salam. Takbir dan salam itulah yang penting. Bila takbir, jadikan semayang tu. Dan salam tu kalau tak kena, batal semayang lah. Dia datang sini dulu, saya ingat. Baru ni, dia suruh kita pergi kat Taman Seri Utama tu. Dia nak jumpa, bila beritahu saya? Orang petani lah. Dia nak mengajar, nak tunjuk cara-cara tu di Taman Seri Utama tu. Jadi saya baca ilmu tasawuf ni. Bila saya duk baca tu, jadi ilmu tasawuf tu sebenarnya terhimpun dalamnya ilmu tauhid ataupun usuluddin, ilmu fiqh ataupun ilmu syariat, ilmu tarekat, ilmu jalan membuat amal tadi supaya yakin diterima, dan ilmu hakikat, dan ilmu yang sampai kepada ilmu sebenarnya amalan kita tu. Baru mula ilmu menghimpun dalamnya akan segala ilmu tersebut. Bila cukup yang tu, namakan akan dia ilmu tasawuf. Itulah tasawuf. Tauhid, usuluddin, fiqh, okey, tarekat, hakikat, dia kata. Terhimpun 4 tu, itulah ilmu tasawuf. Jadi nak pergi ilmu hakikat tu apa pula hakikat tu gini je. Setelah saya gabungkan bacaan dalam ilmu tauhid, fiqh, tasawuf semua tu, tarekat, kemudian sampailah kepada hakikat, dia kata. Hakikat tu begini saja. Saya renung. Bila kita tengok pisang ni, apa dia ni pisang? Hakikat pisang tu datang dari pokok pisang. Tengok, kata dengan satu orang gembala kambing, dia buat kerja. Dia pergi pungut makanan-makanan kepada sayur-sayuran. Dia jumpa dengan budak yang balik belajar. Budak balik belajar tu nama Asma'i. Awak apa nama? Nama saya Asma'i. Awak datang dari mana? Datang belajar kalam Allah. Allah Ta'ala tu ada kalam? Ya. Cuba kamu sebut kalam Allah tu apa? Budak tu pun jawab, wa fil ardi ayatul lil muqinin. Bumi ni memberi dalil bagi orang yang yakin. Wa fi anfusikum, dan diri kamu tu memberi dalil bagi orang yang benar-benar yakin. Afala tubsirun, kamu tak fikirkah? Jawab gembala kambing, betul-betul. Adanya tahi kambing ni menunjukkan ada kambing aku. Maka adanya bumi menunjukkan ada tuan bumi yang menjadikan bumi. Adanya
kamu menunjukkan kamu ni ada tuannya, iaitu yang menciptakan kamu. Maka dari situ betul lah dia kata, dengan itu adanya segala-gala yang ada ini, ada yang menjadi, yang menjadikannya itulah tuannya, iaitu itulah Allah. Jadi sebab tu bila saja buat tasawuf tu, bila tengok segala-gala dia tengok tu, dia nampak Allah. Dia tak nampak dah orang. Sebab apa? Tengok imam, dia nampak Allah. Apa pasal? Imam ni seolah-olah tak ada. Yang ada sebenar Allah. Allah yang menjadikan imam. Imam ni ada kalau Allah Ta'ala jadi, dan tak ada bila Allah Ta'ala tarik. Yang ada sebenarnya Allah. Segala-gala yang ada ni seolah-olah tak ada. Yang ada hanya satu saja, Allah. Maka puak-puak tasawuf pun hati dia tu Allah, 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 Allah. Dia hanya nampak Allah saja. Sebab itulah Suresh tu kena hukum bunuh tu, kerana kan dia kata, bila orang tanya, ini apa ni Suresh? Allah. Ini apa? Ini Allah. Maka kata dengan khalifah, betul lah Tok Guru, awak cakap tu kerana awak hanya pandu pada nampak, tak nampak yang lain dah, nampak Allah saja. Sebab Allah menjadi segala-gala, tetapi mengikut hukum kita terpaksa hukum. Jadi Suresh pun kena hukum pancung. Bila pancung keluar darah tu, Allah, 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 darah dia tu. Tok Guru kita Imam Ghazali ni, penulis kitab ni Imam Ghazali, diterjemah oleh Syekh Abdul Samad. Tok Guru kita yang ni penterjemah, penulis kita ni tulis, barang siapa tiada masyrul di dalam menuntut ilmu tasawuf, maka ada mereka itu alamat orang yang kurang iman. Orang yang tidak sibuk, orang yang tak bersusah-susah belajar ilmu tasawuf, tak belajar ilmu tasawuf. Apa pasal? Imam Ghazali kata, itu menunjukkan alamat orang itu kurang iman. Orang tu iman kurang. Orang yang tak belajar, tak belajar, tak sibuk belajar ilmu tasawuf tu menunjukkan orang kurang iman, orang kurang akal. Akal pun kurang, iman pun kurang. Tak nak belajar tasawuf lah. Saya pun fikir sekali lagi. Betul lah. Sebab tasawuf tu tauhid iman. Tauhid usuluddin. Fiqh. Fiqh tu syariah. Tauhid fiqh. Dan tarekat dan hakikat. Dia kata tadi kan, 4 tu mesti ada dalam tasawuf tu. Jadi kalau tak nak belajar tauhid fiqh, maka tak kenal Allah Ta'ala lah. Jadi kufur lah. Demikian disebut akan dia oleh Syekh Husin bin Abdullah dalam kitabnya yang tersebut itu. Saya kira orang yang berkehendak kemenangan dalam akhirat menuntut ilmu tasawuf. Kalau kita nak senang akhirat, nak berjaya akhirat, kita kena belajar ilmu tasawuf dan mengajarkan dia seperti orang menuntut dan mengajar ilmu lain. Sebagaimana orang mengajar, orang belajar ilmu bacaan, belajar ilmu matematik, belajar ilmu lain, maka kena belajar macam tu jugalah ilmu tasawuf. Tak boleh kalau tak belajar. Kerana barang siapa menuntut ilmu tasawuf itu nescaya terkaya ia daripada ilmu lain. Siapa dia? Siapa-siapa yang belajar ilmu tasawuf, siapa belajar tauhid sampai dia kenal Allah, siapa dia belajar fiqh sampai dia kenal segala hukum halal dan haram, dan siapa yang dah belajar ilmu agama tu dan belajar Quran semua tu, maka dia kalau tak belajar ilmu lain pun tak apa.
Siapa yang dah pandai tauhid, fiqh, pandai baca Quran, pandai semayang, segala-gala tu dah pandai, maka dia tak pandai ilmu sains, matematik, apa semua, tak apalah. Tak apa. Begitulah Haji Ghazali ya. Jadi kata, dia tak pandai bahasa Perancis. Tak apalah. So ini maksud dia. Adapun ilmu yang lain daripada ilmu tasawuf, ilmu lain dari tasawuf, tiada terkaya ia daripada ilmu tasawuf. Walau pandai, walau apa-apa ilmu lain, dia mesti perlu belajar ilmu tasawuf. Siapa dah pandai segala-gala ilmu lain, dia mesti wajib kena belajar lagi ilmu tasawuf. Iaitu wajib belajar tauhid, fiqh dan ilmu-ilmu Quran tu. Walaupun pandai benar dah ilmu lain, kena belajar lagi ilmu tasawuf. Belajar lagi nak buat haji, buat puasa semua tu. Sebab tu yang kursus haji tu orang dah pandai-pandai tu. Tak mau dia pandai ilmu lain, bukan ilmu tasawuf. Sebab tu dah orang tu pergi kursus haji. Dia dah pandai pula kalau ada ilmu lain. Dan dari kerana inilah kata waliullah Allah yang amat besar Sayyidi Syekh Ibrahim Dasuki, Tok Wali besar, kita berkata, jika ia ulama sebesar-besar sekalipun, mesti kena belajar ilmu tasawuf ni, tauhid, fiqh semua ni. Kata Tok Guru kita Syekh Ibrahim Ad-Dasuki, talabu syekh fi tariqin wajib murid walau kana min akabiril ulama. Bermula menuntut ilmu tarikat yang yakni ilmu tasawuf, belajar tasawuf tu wajib atas tiap-tiap orang yang yakni atas tiap-tiap orang yang nak menjalani, mengamal akan jalan akhirat, berkehendak kemenangan akhirat. Dan jikalau ia daripada sebesar-besar ulama pada mengetahui ilmu lain daripada ilmu tasawuf itu sekalipun. Kan dia kata Syekh Tok Wali besar ni kata, jadi kena walau besar mana pun orang itu, kedudukan profesor apapun, mesti kena reti tasawuf. Jadi saya pun pegang tu sebab dia dah cakap tadi, dalam tasawuf tu tauhid, fiqh dan ilmu hakikat dan ilmu-ilmu agama tu ialah dinamakan tasawuf. Maka sebab itu walaupun sebesar-besar orang alim sekalipun kena belajar tasawuf. Inilah kata Tok Guru tasawuf. Ini Tok Guru tasawuf yang buat contoh ni. Dia kata apa? Kerana ilmu fiqh itu dibuat misal oleh ulama tasawuf seperti kulit kelapa yang di luar, dan ilmu tasawuf yakni ilmu tarikat itu seperti kulit yang di dalam, dan ilmu hakikat itu seperti isi kelapa. Itulah kata ulama tu. Adapun kelebihan orang yang mengajar ilmu itu, maka iaitu beberapa dalil Quran dan hadis dan perkataan ulama, dan setengah daripadanya firman Allah, waliyun ziru qaumahum iza raja'u. Hendaklah ajar bangsa mereka bila mereka pulang ke negeri. Pergi belajar, biar pandai alim semua, biar pandai-pandai, balik ke negeri, ajar keluarga mereka. Saya berhenti di situ dulu. Assalamualaikum.